Akhirnya bila beliau letak jawatan, maksudnya kena kembali kepada Sultan ataupun kepada Agung. Dalam keadaan yang ada sekarang ini, yang kita nak desak adalah supaya Muhyiddin Yassin letak jawatan ataupun buktikan bahawa beliau mempunyai majoriti. Ada orang PM saya, dia kata, Anwar tak ada majoriti. Saya kata, Muhyiddin Yassin ada majoriti ke? Dia kata, Anwar tak ada majoriti. Saya kata, Muhyiddin Yassin ada majoriti ke? Sekarang ni yang klaim berani mengatakan bahawa dia ada majoriti adalah Anwar Ibrahim. Dia tak serahkan dokumen tersebut. Sebab apa dia tak serahkan dokumen tersebut? Sebab Muhyiddin Yassin kena serahkan dokumen dia. Kena menyatakan bahawa beliau mempunyai majoriti. Kena serahkan SD mengatakan beliau mempunyai majoriti. Kenapa pula dia dah kena serahkan? Nak buktikan bahawa beliau ada majoriti. Selepas itu baru kita compare ada ke tidak ada majoriti. Kalau tak, dia kena letak jawatan. Kalau tidak, dia kena bawa usul undi tak percaya tersebut di dalam Dewan Rakyat. Berani tak berani? Berani ke tak berani nak bawa usul undi tidak percaya di dalam Dewan Rakyat dalam keadaan yang ada sekarang ini? Macam? Sanggup tak sanggup? Tak sanggup. Kenapa tak sanggup? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa dia beria-ia dia nak tukar. Masa itu dia nak tukar ahli, dia nak tukar speaker Dewan Undangan Negeri. Nak beria-ia. Kenapa? Sebab speaker yang mempunyai kuasa untuk menentukan usul mana nak dibawa ke hadapan. Speaker mempunyai kuasa untuk menentukan usul mana nak dibawa ke hadapan. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Saya punya YouTube, saya punya Facebook, saya punya Twitter. Tak mampu nak baca semua. LTL, lawan, tetap lawan. Okey, habis kat situ saya punya rambling. Apa tujuan kita pada malam ini? Beberapa perkara ya. Dia tak banyak lah. Malam ni kita tak bawa banyak perkara dan nak pukul 11 dah pun. Saya tahu tuan-tuan dan puan nak tidur. Yang kita nak dengar ni, boleh menang tak boleh menang, itu je kan isu dia. Sekarang ni 18 hari bulan 10, 2 hari bulan 11 ini, lebih kurang dalam masa 2 minggu lagi adalah sidang parlimen yang bagi membentangkan bajet akan berlangsung tidak lama lagi untuk penggal yang keempat untuk tahun ini ya. Penggal yang terakhir untuk tahun ini akan berlangsung. Kita tak tahu, mungkin di-delay, mungkin tak di-delay, kita tak pasti. Namun begitu timbul satu persoalan. Tadi sahabat saya kata, dia kata kenapa Anwar tak buat macam Sabah buat, macam Kedah buat. Okey, kita buat sidang abar, kita panggil semua penyokong-penyokong kita, kemudian kita katakan, kita ada sokongan majoriti, kerajaan kena tumbang sekarang ini. Bagi saya, boleh kita buat sedemikian kalau sekiranya kita ni kuat. Betul, Kedah buat Kedah buat. Tapi Kedah boleh buat sebab apa? Federal itu dia punya. Saya tak boleh kata sebaliknya. Bagi saya dah nasihat kepada Mukris hari itu supaya jangan letak jawatan. Tapi beliau letak jawatan. Akhirnya bila beliau letak jawatan, maksudnya kena kembali kepada Sultan ataupun kepada Agung. Dalam keadaan yang ada sekarang ini, yang kita nak desak adalah supaya Muhyiddin Yassin letak jawatan ataupun buktikan bahawa beliau mempunyai majoriti. Ada orang PM saya, dia kata, Anwar tak ada majoriti. Saya kata, Muhyiddin Yassin ada majoriti ke? Dia kata, Anwar tak ada majoriti. Saya kata, Muhyiddin Yassin ada majoriti ke? Sekarang ni yang klaim berani mengatakan bahawa dia ada majoriti adalah Anwar Ibrahim. Dia tak serahkan dokumen tersebut. Sebab apa dia tak serahkan dokumen tersebut? Sebab Muhyiddin Yassin kena serahkan dokumen dia. Kena menyatakan bahawa beliau mempunyai majoriti. Kena serahkan SD mengatakan beliau mempunyai majoriti. Kenapa pula dia dah kena serahkan? Nak buktikan bahawa beliau ada majoriti. Selepas itu baru kita compare ada ke tidak ada majoriti. Kalau tak, dia kena letak jawatan. Kalau tidak, dia kena bawa usul undi tak percaya tersebut di dalam Dewan Rakyat. Berani tak berani? Berani ke tak berani nak bawa usul undi tidak percaya di dalam Dewan Rakyat dalam keadaan yang ada sekarang ini? Macam? Sanggup tak sanggup? Tak sanggup. Kenapa tak sanggup? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa dia beria-ia dia nak tukar. Masa itu dia nak tukar ahli, dia nak tukar speaker Dewan Undangan Negeri. Nak beria-ia. Kenapa? Sebab speaker yang mempunyai kuasa untuk menentukan usul mana nak dibawa ke hadapan.
Speaker mempunyai kuasa untuk menentukan usul mana yang dibawa ke hadapan. Kalau kita ikut, betul, turutannya adalah usul kerajaan kena dahulu diikuti oleh soal jawab, kemudian barulah kita kata kalau ada private bill, biasanya private bill ini daripada pembangkang. Kalau kita tengok RUU 355 yang sekarang ini dua senyap sunyi RUU 355 ni, PAS Raja Kerajaan tak ada langsung cerita RUU 355, walaupun Taqiyuddin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hal ehwal undang-undang itu adalah orang PAS, tapi tak langsung dia bawa RUU 355. Jadi soalan saya, kafir ke dia orang sekarang ni? Atau perkataan kafir tu dah tak ada lagi dah untuk PAS? Kan, dah jadi kerajaan, tiba-tiba hilang dah semua. Tak apalah, itu cerita lain. Tetapi kalau kita tengok bagaimana Hadi membawa usul RUU 355 itu adalah di atas perkenan seorang menteri. Pada masa itu, Azalina selaku Menteri Undang-Undang yang telah memberi perkenan kepada Haji Hadi Awang untuk membawa usul RUU 355 di sidang parlimen, walaupun bacaan 3 kali tak mampu nak bentang. Minta tunda. Siap demo dekat Padang Merbuk tapi akhirnya tak mampu nak bentang. Tak apalah. Itu permainan sandiwara PAS. Yang menjual agama itu biasa, menjual bangsa itu UMNO, itu biasa, itu kita semua tahu. Tetapi apa yang kita nak tonjolkan di sini, apa yang kita nak beritahu di sini, bahawa sebenarnya usul ini boleh dibawa di atas dua dasar. Dasar pertama, kalau sekiranya dibenarkan atau dibawa oleh menteri. Bagi saya, UMNO mempunyai bidang kuasa, boleh mempunyai menteri dan timbalan menteri untuk nak bawa usul ini ke hadapan. UMNO mempunyai menteri dan timbalan menteri untuk membawa undi tidak percaya ini ke hadapan. Nah, kalau ada sekiranya orang Muhyiddin ke orang yang sewaktu dengannya ke mengatakan bahawa UMNO ini tak Anwar tidak mempunyai majoriti, sekarang ini bukan masalah Anwar kena membuktikan dia ada majoriti, tak perlu. Yang kena membuktikan bahawa dia ada majoriti adalah Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin sekarang ini kena membuktikan bahawa sama ada dia ada majoriti ke tidak. Kenapa? Kerana daripada bulan Februari, 29 Februari sehingga beliau angkat sumpah pada bulan Mac, 4 hari bulan Mac, sehinggalah ke sekarang ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau tidak ada majoriti, tidak pernah sekalipun Muhyiddin Yassin membuktikan bahawa beliau mempunyai majoriti. Tidak pernah sekalipun Muhyiddin Yassin berjaya membuktikan beliau mempunyai majoriti. Yang duduk di dalam Dewan Undusi Kerajaan 113 orang itu bukan menunjukkan sokongan kepada Mahathir. Kita tahu salah seorang, sekurang-kurangnya, salah seorang yang duduk di kursi kerajaan itu sekarang ini adalah penyokong Mahathir, penyokong pejuang. Kita tahu bahawa dia nak letak jawatan tetapi tak dibenarkan untuk letak jawatan. Jadi dia sebenarnya boleh, daripada bersatu, boleh untuk nak bawa usul ini ke dalam Dewan. Jadi saya tak faham kenapa Mahathir masih nak letak pejuang, masih nak guna amanah untuk bawa usul undi tak percaya ini ke dalam Dewan. Sedangkan senang-senang je dia boleh suruh budak dia yang jadi menteri, ketimbalan menteri, saya tak ingat salah seorang tu, bawa usul tersebut. Selaku menteri, dia boleh bawa usul tersebut ke dalam Dewan dan Dewan tidak boleh menolak usul tersebut. Usul undi tak percaya, bawa lah. Kenapa tak berani? Sebab Mahathir tahu dia tak ada majoriti. Kerana Mahathir tahu dia tak ada majoriti. Atuk tak tahu dia ada majoriti. Ada orang hari ini daripada parti sebelah lah. Parti sebelah, saya malah nak sebut parti apa, yang kata budak dia tu kata, kenapa isu hari ni dia kurang ajar panggil dia atuk. Aku nak panggil dia atuk suka hati aku lah. Kau nak pergi jilat dia, kau pergilah jilat dia. Kau rasa kau bagus sangat nak jilat dia? Silakan. Aku daripada dulu tak pernah nak tunduk, nak ikut dia. Dia masuk dalam kerajaan Pakatan Harapan dulu pun kerana aku memikirkan agenda yang besar, nak ubah rakyat, nak ubah negara ke arah lebih baik. Rupanya bukan dia nak ubah, dia yang pergi sailang kita. Kau pula sedap-sedap nak pergi jilat dia. Kau nak jilat slep kau, silakan. Aku tak kisah. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Saya bukan orang yang boleh ditipu berkali-kali. Kalau anda rasa anda nak ditipu berkali-kali, by all means silakan dengan segala hormatnya ditipu. Silakan, tak ada masalah. Sebab apa? Tak ada apa-apa untuk saya. Saya tahu orang yang bercakap tu dia akan dapat jawatan senator, kononnya dia lobby untuk senator, dapat jawatan sosial politik, dapat jawatan mungkin dapat jawatan paling-paling kurang pun pegawai khas kan.
Tak apalah, baiklah. Saya tak kisah aku nak dapat gaji, dapat jawatan. By all means teruskan. Bagi saya tak ada jawatan, tak ada apa nak tawaran ke apa ke. Jangan kata jawatan. Pemimpin saya sendiri pun tak kenal saya. Tak ada masalah. Tak perlu recognition. Yang penting apa yang saya sampaikan sini sampai kepada rakyat dan rakyat mendapat informasi yang sebetul, yang seterusnya. Yang sewajarnya, kata jangan kita nak sembunyi-sembunyikan daripada rakyat marhain. Mereka juga berhak untuk tahu apa yang mereka nak tahu dalam keadaan yang ada sekarang ini. Okey, berbalik kepada cerita kita, panjang pula. Balik kepada cerita kita tadi, bagaimana nak bawa usul ini? Saya kata nak bawa usul ini, kena kerajaan yang bawa usul ini. Kena kerajaan yang bawa usul ini, atau menteri yang bawa usul ini, ataupun daripada siapa? Daripada kalangan orang-orang pejuang yang berada di dalam Bersatu yang kena bawa usul ini. Dia orang yang kena bawa usul ini, barulah boleh pergi kita nak bergerak ke depan. Kalau sekiranya dia tak bawa usul ini, tak boleh bawa usul ini pergi bergerak ke hadapan, dia takkan boleh pergi ke mana-mana. 30 orang ke 40 orang ke 100 orang ke pergi hantar usul ini, takkan membawa kesan kalau sekiranya Speaker Dewan Undangan Negeri masih meletakkan usul itu di dalam yang paling bawah. Okey, saya itu kata yang pertama tadi, menteri kena bawa. Dia ada cara kedua. Cara kedua, kita kena invoke. Kita kena gunakan standing orders atau peraturan mesyuarat 18 yang mana ini melibatkan kepentingan awam. Jadi kadang-kadang benda ini pun satu perdebatan dan perbahasan juga. Apa yang dimaksudkan sebagai kepentingan awam dan siapa yang menentukan apakah itu kepentingan awam. Jadi bagi saya benda ini kena diperbahaskan di peringkat parlimen, kena dibahaskan di peringkat parlimen, Standing Orders 18 yang mengatakan bahawa apa perkara yang dibawa usul undi yang tidak percaya yang kita bawa ni adalah melibatkan kepentingan awam, kepentingan umum. Now, challenges satu lagi yang kita nak kena fikirkan. Kalau katalah sekiranya usul undi tidak percaya ni berjaya. Apa implikasi dia seterusnya? Bagi saya, dia tak terus. Kalau jatuhnya Muhyiddin Yassin, okey, kita lantik Perdana Menteri. Tak boleh jadi macam tu. Dan pada masa itu, sesiapa yang mempunyai majoriti, bolehlah present the majority to the government. Sebab itu kalau kita tengok, walaupun Kuli mengatakan dia ada majority, dia bagi tahu dia yang di-Pertuan Agong, dia ada majority, masih juga yang di-Pertuan Agong tak boleh lagi nak menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang. Kerana apa? Kerana Muhyiddin Yassin masih lagi menjadi Perdana Menteri yang sah. Kita tak boleh nak menafikan bahawa Muhyiddin Yassin tidak letak jawatan. Kita nak kata macam mana pun Muhyiddin Yassin belum dan tidak lagi meletak jawatan. Sebab itu dalam keadaan yang kita ada sekarang ini, dalam situasi yang ada sekarang ini, sesiapa pun yang kata dia command majority, masih lagi tidak dapat tidak dapat meyakinkan yang di-Pertuan Agong bahawa majority dia cukup untuk menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang. Tapi kerajaan yang sebelum ni senangnya dijatuhkan. Kenapa yang ni susah sangat dan liat nak dijatuhkan? Sebab saya kata kerajaan sebelum ni Mahathir letak jawatan, itu je. Mahathir letak jawatan, jadi yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa baginda untuk menggantikan, dalam keadaan itu dipanggil kepentingan awam, untuk menggantikan kekosongan, kekosongan yang ada, iaitu dengan melantik Perdana Menteri yang baru melalui cara memanggil. Bagaimana kita nak memanggil Dewan Rakyat pada masa tersebut sedangkan Perdana Menteri tak ada? Dan semua kata dia ada majoriti. Cuma isu, macam saya kata dalam live saya hari itu, bahawa bagaimana kita nak menentukan orang itu ada majoriti tak ada majoriti? Sebab itu sepatutnya selepas dilantik Perdana Menteri itu, dia kena bawa ke dalam Dewan Rakyat dan mengatakan bahawa inilah penyokong-penyokong saya, angkat tangan. Kita kena buat undian. Dan sekiranya undian itu dilakukan, bagi saya itu je cara to resolve this matter. Ini saja cara to resolve this matter. Sama ada kita buat undian secara terbuka atau kita buat undian secara tertutup. Namun begitu, kita bawa kepada perkara yang kedua. Okeylah, kita dah bawa ke Dewan Rakyat. Kita dah bawa ke Dewan Rakyat. Kita dah bawa benda ini undi tak percaya. Tiba-tiba timbul satu persoalan. UMNO nak sokong siapa? Pejuang nak sokong siapa? Warisan nak sokong siapa? Kita kata bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai majoriti. Tetapi betul ke mereka ini menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jadi ini yang kita nak bawakan pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Majoriti itu ada. Dan sekarang ini, geng-geng walaon, geng-geng
Macai, geng-geng semburit Azmin sekarang ini dalam kebingungan. Sebab itu dia orang buatlah trolling sana, trolling sana sebab dia kebingungan. Siapa dia di dalam senarai Datuk Seri Anwar Ibrahim ni? Siapa? Siapa dalam senarai Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Siapa? Jadi kebingungan mereka itu menyebabkan dia tunding-menunding di antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan, KJ kata dia tak sokong Anwar Ibrahim. Dia kata dia tak sokong Anwar Ibrahim. Tetapi kata-kata dia itu bukan penentu dia sokong atau tidak. Kadang-kadang dipanggil double bluff. Double bluff, kalau kita main poker, kita tahulah. Alamak, aku tak ada kad yang bagus lah. Dia hantar signal macam tu. Tapi sebenarnya kad dia bagus. Double bluff. Dia bluff ke atas bluff. Dia double bluff nama dia. Lebih kurang macam tu lah. Sama juga dalam keadaan sekarang ni. Adakah KJ menyokong? Oh, dia kata dia tak menyokong. Dia kata dia tak menyokong. Tak semestinya dia tak menyokong. Nazri Aziz kata dia tak menyokong. Dia tak menyokong. Tak semestinya dia tak menyokong. Ada orang telefon saya ini, kawan saya, dia kata, saya kata hari ini nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada sokongan lah. Saya yakin lah. Kenapa? Sebab Nazir Aziz dia kata dia tak menyokong. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, orang yang menyokong, takkan kata dia menyokong sehinggalah the fat lady sing. Sampailah hari kejadian, angkat sumpah tu. Angkat sumpah pula. Angkat di mana SD itu kena present ataupun undi tak percaya itu kena present untuk menyatakan dia orang sokong siapa sebagai Perdana Menteri. Kerana apa? Intimidasi akan berlaku. Ugut-mengugut akan berlaku. Tawar-menawar akan berlaku. Sedangkan kerajaan sebelum ini pun yang daripada PAS, daripada UMNO ditawarkan macam-macam sehingga YB juga melompat pun kerana apa? Kerana ugutan, kerana intimidasi. Tak ada istilah kerana rakyat lah, tak ada. Kerana ugutan, kerana intimidasi. Tawaran yang tawarkan kepada William Wongin, kepada Ali Biju, tawaran menteri. Terus melompat. Macai-macai dia dulu yang kononnya memperjuangkan reformasi. Kini jatuh di kaki UMNO, jatuh di kaki PAS. Tersembam engkau di bawah kaki PAS dan di bawah kaki UMNO. Akhirnya, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim juga nakkan UMNO. UMNO yang macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? So, kesimpulan dia, masih ada majoriti, tak ada majoriti ni. Kesimpulan dia masih ada majoriti. Masih ada majoriti, kita nak takut kepada majoriti ni kenapa? Kita nak risau kepada majoriti Anwar ni kenapa? Yang risau sepatutnya adalah Muhyiddin Yassin. Asalkan itu bukan kepada Anwar, asalkan itu kepada Muhyiddin Yassin. Kita jangan tanya Anwar dia ada majoriti ke tidak. Kita patut tanya Muhyiddin Yassin, dia ada majoriti ke tidak. Sebab bukan dengan membuktikan Anwar ada majoriti dia jadi Perdana Menteri. Dengan membuktikan Muhyiddin Yassin tak ada majoriti lah Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Dia bukan. Sebab itulah, faham tak kenapa Anwar tak tunjukkan numbers tu? Dia bukan jumpa Agong. Yang Daptar Agong, ampun tuanku beribu-ribu ampun. Ni senarai saya punya majoriti saya. Ni majoriti saya, ini SD. Okey. Ditunjuk SD saya. Okey, dengan tu bolehlah saya dilantik tu jadi Perdana Menteri ya. Dia tahu tak ada. Dia bukan macam tu. Sebab Perdana Menteri ada masih sah. So cara dia, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tunjuk bahawa dia ada majoriti, nak bawa Agong panggil Muhyiddin Yassin. Tunjukkan pada kami ada majoriti tak ada majoriti. Siapa yang sokong kamu? Bagaimana nak tentukan? Ada dua cara. Satu cara bawa SD, satu cara lagi bawa dalam Dewan Rakyat. Either or, pilih. Kenapa sampai sekarang Muhyiddin Yassin tak mampu tunjukkan yang dia ada majoriti? Dalam keadaan COVID pula semakin mengganas. Hari ini 817. Yang tertinggi dalam sejarah COVID kita di Malaysia sejak bulan Februari. Hari ini yang paling tinggi. Tak ada macai, tak ada walaon. Tiba-tiba semua senyap sekarang ini. Paling teruk kerajaan pemerintah paling teruk ini. Ada 3 menteri dan timbalan menteri kesihatan. 1 pun tak nampak muka. Keadaan COVID yang paling teruk dalam sejarah Malaysia. Yang ada. Di mana anda bersembunyi wahai menteri? Di mana anda bersembunyi wahai Perdana Menteri? Di mana? Semua senyap, sunyi. Tak ada bunyi. Tak ada berita. Makan gaji buta saja. Inilah.
Inilah kerajaan yang tuan-tuan dan puan-puan nak ikut. Kerajaan yang bakal menjahanamkan negara kita. Dan untuk pegawai-pegawai kerajaan, jangan taksub sangatlah. Yang mana ada dalam tu dengan PN lah, dengan BN anda. Anda pun dalam keadaan susah sekarang, saya tahu. Pegawai-pegawai kerajaan yang taksub. Bukan semua, saya tahu bukan semua. Ada juga yang sokong kita. Ni yang taksub ni. Sekarang ni hidup anda semakin susah kan? Sebab itu saya kata tadi dalam live saya bahasa Sarawak. Kalau YB dan menteri dan siapa-siapa itu tak bekerja dengan rakyat, itu bukan salah YB itu salah anda yang mengundi. Nak bawa benda ini, Muhyiddin Yassin kena buktikan dia ada majoriti. Sepatutnya desakan kita sekarang ini, Muhyiddin Yassin kena buktikan hashtag bukan Muhyiddin out. Sepatutnya hashtag, siapa tak tahu nak buat hashtag apa dia sebenarnya. Muhyiddin Yassin kena buktikan sama ada dia ada majoriti atau tidak. Sampai sekarang Muhyiddin Yassin langsung tidak ada menyebut bahawa sikit pun dia cakap saya ada majoriti. Tak ada langsung. Saya tak tahulah. Saya tak jumpa lagi. Yang ada orang lain. Anwar ada majoriti ke? Anwar ada majoriti ke? Kenapa tanya Anwar ada majoriti ke tidak? Muhyiddin Yassin ada majoriti ke? Saya lebih berminat nak tahu Muhyiddin Yassin ada majoriti ke tidak. Sebab nampak gayanya, dia matematik je. 10 tolak 6, dia jadi 4. 10 tolak 4, dia jadi 6. Itu je. Kalau Anwar kata dia ada majoriti, regardless lah. Tak kisahlah berapa, 120 ke, 125 ke, 135 ke, 114 ke, 113 ke, 112 pun, majoriti itu pada dia. Persoalannya, Muhyiddin Yassin ada majoriti atau tidak. Ini take away yang kita kena bawa pada malam ini. Desak kepada setiap media sosial yang ada, tanya Muhyiddin Yassin. Kalau dia live, tanya dia. Ada majoriti ke tak? Hashtag. Ada majoriti ke tak Yidin? Ada majoriti ke tak Yidin? Okay juga hashtag tu. Tapi panjang sangat lah pula. Tapi tak apalah. Hashtag ada majoriti ke tak? Macam. So tuan-tuan dan perempuan, tak payahlah, saya bukan nak trainingkan hashtag tu. Tak saja je. Ada majoriti ke tak Muhyiddin? Hashtag ada majoriti ke tak Yidin? Ada majoriti ke tak Yidin? Tak Yidin. Tak Yidin. Tak Yidin. Bukan anak kau seorang yang pandai cerita lagu, aku pandai. Itu persoalan utama kita kena bawa sekarang ni. Kita semua looking at the wrong angle. Kita ni pening kepala, kita anxiety. Anwar ni ada majoriti ke tak? Salah. Soalan kita, hashtag. Ada majoriti ke tak Yidin? Itu soalan yang kita kena tahu. Okey. Sekian saja daripada saya pada malam ini, insya-Allah. Hashtag ada majoriti ke tak Yidin, kita tanya soalan ni. Kita nak tengok Perdana Menteri kita mampu ke tak jawab sehingga pada sidang parlimen yang akan datang. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi malam esok, insya-Allah 9.30 bahasa Sarawak, 10.30 bahasa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hashtag ada majoriti ke tak Yidin. Lawan, tetap lawan. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe